Saya ada 4 sebab untuk menolak sebarang dakwaan yang cakap sebenarnya khutbah Jumaat yang disampaikan di New York itu adalah satu khutbah politik ataupun agenda politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum tu saya kepilkan dulu video bahagian di mana sebenarnya yang disebarkan seolah-olah konon-kononnya dengan muzik background yang sangat sedih, seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempermainkan agama dan menyebabkan khutbah itu menjadi satu landasan politik dan tidak beradab di antara pembaca khutbah iaitu khatib dan juga audiens. Continue printing 1 million in all languages, including Bengali. Because I know there are many Bengalis here. So, that's the way. Saya setuju dan berpegang kepada apa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah, Mufti Malaysia ini yang memutuskan bahawa sebaiknya di dalam khutbah Jumaat jangan bercakap, apatah lagi ketawa ke arah benda-benda yang lara. If you listen to the video closely, siapa sebenarnya yang ketawa? Kedua, apa sebenarnya konteks ucapan yang didengari oleh audiens dalam khutbah Jumaat tersebut ataupun dalam bahagian pendek video tersebut yang disebarluaskan ini? Pertama, saya percaya sebenarnya ramai yang tak dapat tangkap perkataan yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun kenapa jemaah itu menyambut dengan ketawa. Sebab itu part almost mumbling. Perlu mengulang-ulang video untuk memahami apa konteks dan kenapa perbualan ataupun the short video dalam tempoh 5 saat itu kenapa orang ketawa, apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada jemaah. Saya ulang lagi sekali video ini dan kita letakkan subtitle kepada ucapan Datuk Seri Anwar kepada jemaah, iaitu Context, we were able to continue printing 1 million in all languages, including Bengali. Because I know there are many Bengalis here. So, that's the way we counter this facade, this ignorance, this weakness, and true knowledge and understanding. we were able to continue print 1 million in all languages including Bengali. Because I know many Bengali people will see this. Konteks yang pertama adalah memang Quran ini diterjemah ke dalam bahasa-bahasa utama dunia. Sehinggakan bahasa Bengali ini kalau mengikut CIA adalah bahasa ke-7 yang mempunyai penutur terbanyak dekat dunia. 3.4%. Konteks kedua adalah New York ini mempunyai populasi diaspora Bangladeshi yang terbesar dalam kalangan negeri-negeri di United States. Jadi tak hairan pun situasi itu boleh untuk berlaku. Populasi Muslim di New York ini bukan semata-mata orang berkulit putih. Sebab ada lagi sebahagian daripada imigran ataupun ekspatriat lain yang datang ke masjid tersebut. Kalau kita ini sebagai seorang pengucap awam mengetahui siapa di hadapan kita itu, the way that Datuk Seri Anwar Ibrahim engage with the audience, ia tak jadi satu benda yang pelik kalau jemaah daripada Bangladesh ini boleh untuk menyahut dengan ketawa itu. Saya tak cakap ketawa itu betul atau ketawa itu tak salah. Tetapi dengan memahami perbezaan anutan mazhab dan juga kita tidak memahami budaya orang lain, betul di Malaysia memang tak beradab dan salah kalau kita nak ketawa. Pertama, bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketawa. Dia hanya senyum dan itu adalah satu tanda interaksi dia dengan jemaah. Kedua, kalau kita nak cakap tentang amalan dan bagaimana cara orang lain ini mengamalkan satu-satu ritual agama ini, memang banyak perbezaan. Kalau di Mekah Al-Mukarramah itu pun macam-macam cara solat kita jumpa. Ada jemaah wanita yang tak pakai stokin pun solat. Ada jemaah yang pakai selendang. Bila selendang jatuh waktu mereka sujud, mereka angkat lepas bangun daripada sujud. Jadi siapa kita untuk menghukum adab dan cara beribadah orang lain? Janganlah kita terlalu ringan untuk menyamakan amalan orang lain dengan diri kita. Tak semua benda berkiblatkan Malaysia. We are not the center of the universe. Sebab yang kedua, Datuk Seri Anwar pergi dan bagi ucapan itu bukan membawa nama dia secara peribadi atau nama parti politik, sekalipun hatta bukan nama yang di-Pertuan Agong. Dia pergi itu bawa nama Malaysia. Sebelum ini, jemaah-jemaah umrah dan haji yang hadir ke Mekah ini, ramai yang akan ada pengalaman. Bila peniaga-peniaga di sana dengar nama Malaysia, okay, Malaysia is a good country, Mahathir is a great leader. Waktu itu, Mahathir berjuang pada peringkat OIC, pada peringkat antarabangsa, dia mewakili nama Malaysia, bukan membawa nama Barisan Nasional. Tidak sekalipun Mahathir pada waktu itu memperkecilkan PAS dan berpolitik di peringkat antarabangsa. Kali ini Anwar pergi bawa nama Malaysia, bukan nama beliau, bukan nama mana-mana parti politik. Dan tidak ada sesiapa pun dalam kalangan jemaah itu yang akan mengundi Anwar pada masa akan datang dalam pilihan raya umum ataupun pilihan raya pelangai kejap lagi ni. Jadi, whenever orang dengar pasal Malaysia, kalau jemaah Bangladeshi next mereka jumpa dengan orang Malaysia, they would remember Malaysia, not even parti politik.
Jadi sebenarnya apa keuntungan politik yang Anwar Ibrahim boleh dapat dengan ucapan untuk menyeru kepada menentang Islamofobia ini? Perkara ini membawa kepada sebab ketiga saya. Saya faham cara interaksi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berbentuk personal, iaitu memilih kepada penggunaan kata I, kata we Malaysia dan juga kata yang bersifat dekat dengan diri beliau dan juga jemaah. Tetapi apa konteks yang perlu difahami? Khutbah di sana memang tak akan sama dengan khutbah kita di Malaysia, di negeri-negeri tertentu. Misalnya Selangor akan ikut apa teks yang dikeluarkan oleh MAIS atau JAIS. Di negeri-negeri lain pula berpandukan kepada Majlis Agama Islam negeri lain. Dan khatib yang dilantik di setiap masjid di setiap negeri ini akan menyampaikan mesej-mesej berbentuk third party. Iaitu apakah seruan Majlis Agama Islam Negeri atau Majlis Agama Islam Persekutuan, seruan JAKIM, memberikan pengajaran atau ulasan tertentu berdasarkan pihak ketiga. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ini, siapakah pihak ketiga yang lebih atas yang boleh untuk menyeru kepada agenda menentang Islamofobia ini? Ketika OIC tidak lagi mampu untuk bersuara, ketika Arab Saudi tidak pun memilih pihak kepada Palestin, siapa lagi yang boleh diharapkan untuk perjuangan Islamofobia ini? Ketika OIC telah gagal untuk membanteras dan memerangi Islamofobia ini dengan berkesan, ditambah pula dengan Arab Saudi sebagai negara Islam yang kuat dah buat satu perjanjian rasmi dengan Israel sebagai tanda, sebagai langkah-langkah kecil untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara, apa lagi pilihan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada untuk menjunjung siapa yang lebih atas dalam kerangka negara Islam ini untuk menunjukkan protes kepada Islamofobia? Mengenang tragedi pembakaran Al-Quran di Sweden yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini, kita mempunyai satu fahaman bahawa kesalahfahaman kepada Islam ini menebal dalam kalangan masyarakat sebab mereka tidak faham kepada Islam. Jadi ini adalah satu inisiatif yang dilakukan Malaysia untuk kita membenarkan lebih ramai orang mempelajari kandungan Al-Quran itu untuk difahami dalam bahasa sendiri. Bahasa Sweden, termasuklah bahasa Bengali yang kebetulannya jemaah yang ada dalam masjid itu sebahagiannya adalah dari kalangan diaspora Bangladesh. Mengenang pula tragedi 11 September 2001, New York ini adalah ground zero kepada konspirasi untuk orang merancakkan lagi agenda Islamofobia. Maka sesuailah tajuk berkenaan dengan Islamofobia dan apa tindakan pemimpin-pemimpin memerangi Islamofobia ini diperluas dan disampaikan di New York. Sekarang, selepas 22 tahun, ada seorang pemimpin Islam yang datang ke masjid di New York untuk tunjukkan kepada masyarakat luar bahawa ini sebenarnya adalah jalan Islam. Kita tunjukkan kitab kita yang dicetak di dalam bahasa orang asing supaya orang ini boleh untuk mendalami Islam. Dan ketika masyarakat Islam di luar boleh meraihkan usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ironinya masyarakat Islam dekat negara asal ini pula yang boleh untuk memperlekeh dan mempertikaikan keseluruhan isi kandungan yang ada di dalam khutbah tersebut. Dahulu, ketika sebuah pesawat yang diterbangkan Al-Qaeda ini telah membuat serangan fizikal kepada menara berkembar di New York, ia menjadi tanda aras baharu sebagai peperangan kepada Islam. Sekarang, bila ada satu ideologi yang diterbangkan ke New York ini untuk memberikan kefahaman psikologi dan kefahaman mental kepada masyarakat luar untuk meredakan Islamofobia ini, saya jadi hairan. Umat Islam di Malaysia sendiri yang melenting, yang menendang, yang rasa pedasnya ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat sana dan tidak mengambil masa untuk memahami konteks ucapan tersebut, malah memperkecil dan memperlekeh usaha untuk memerangi Islamofobia ini semata-mata disebabkan pemimpin itu tidak sama haluan dengan pemimpin pilihan parti mereka. Bila kita memahami image atau representation yang dibuat Perdana Menteri itu adalah mewakili Malaysia, bukan parti politik, akhirnya saya tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mempolitikkan pula khutbah Jumaat Datuk Seri Anwar Ibrahim di sana?